Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Sebelum kita memulakan bicara kita pada hari ini, kita sedekahkan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia menonton channel Angah Story. Angah minta maaf banyak-banyak sebab Angah hanya berjaya untuk sediakan 2 video saja pada setiap minggu, dan mungkin juga hanya 1 video setiap minggu kerana Angah memang betul-betul kesuntukan waktu. Jadi kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah ni, Angah harap tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan notifikasi video terbaru daripada channel Angah Story. Okey, sebelum kita memulakan bicara kita, Angah sebenarnya nak bagi tahu ini adalah video part 2 sambungan daripada cerita yang diberi oleh kawan Angah, iaitu 2 kisah daripada Sufian atau Oyan. Oyan ni seperti yang korang sedia maklum merupakan seorang lawyer dan memang kawan rapat Angah jugalah ya. Jadi dia telah memberikan 4 kisah. Jadi minggu ini Angah sambung lagi 2 kisah. Okey, untuk kisah yang ketiga ni memang dah agak lama berlaku, iaitu ketika si Oyan ni masa form 5 dan bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi. Jadi pada masa ini si Oyan ni mengatakan bahawa memang setiap petang sebelum pukul ataupun sebelum maghrib, jadi budak-budak ni akan pergi ke dewan makan untuk makan. Jadi siapa lambat, lauk-lauk mungkin dah habis. Jadi pada hari itu si Oyan ni tak berapa sedap badan. Dia rasa macam nak demam. Jadi hari itu dia pun tertidur. Tiba-tiba dia terbangun pada jam dekat-dekat 6 lebih lah macam itu dah dekat 6.30. Jadi dia pun bergegas lah pergi mandi sebab dia fikir kalau lambat nanti lauk habis. Jadi ketika dia bangun daripada tidur tu, dia nampak si Bob atau kawan dia ni, nama Bob tapi badan dia kurus. Biasanya hanya orang yang badan besar dipanggil Bob, tapi kali ni Bob ni adalah seorang yang kurus. Jadi dia nampak si Bob ni masih tidur lagi. So dia biarkan sebab dia pun nak cepat. Dia terus bergegas ke bilik air. Ketika dia sampai di bilik air tu, inilah yang mengejutkan dia. Ketika dia nak masuk saja ke bilik air tu, dia terserempak dengan satu lembaga yang betul-betul sangat besar, tinggi lebih kurang dalam 7 kaki macam tu kat depan dia betul-betul. Jarak dia dengan lembaga tu memang sangat-sangat dekat guys. Mungkin dalam 1 kaki macam itulah betul-betul berdepan dengan dia. Dia nampak jelas memang sangat-sangat tinggi, badan yang berbulu. Jadi dia pun terkejut. Lembaga tu pun terkejut kata dia. So aku nak gelak ke nak seram pun tak tahulah. So masa dia terkejut dan lembaga tu terkejut, si Oyan ni mengundurkan kaki ke belakang. Bila dia mengundur, dia pun bacalah doa masuk tandas. Bila dia baca doa masuk tandas tu, lembaga tu pun hilang. Jadi dia pun masuk dalam tandas cepat-cepat nak mandi. Tapi pada masa ini memang dia sangat-sangat takut. Dan perasaan gemuruh tu memang ada. Jadi dia masa mandi tu, dia tak tutup pintu langsung. Teringat betul dengan lembaga yang berbulu tadi kat depan tu. Betul ke tak betul aku tak tahu. Sebab dia kata memang benda tu sangat-sangat jelas di depan mata dia. Jadi dia cepat-cepat mandi, tak tutup pintu, terus masuk dalam bilik. Dan pada ketika dia masuk dalam bilik tu, dia masih nampak si Bob ni berselimut lagi. Dan dia kata si Bob ni berselimut warna merah. Jadi masa dia sampai di bilik itu, dia pun tanyalah si Bob, Bob, kau tak nak pergi makan ke? Nanti lambat lauk habis tau. Tapi si Bob ni diam je. Dia mandang je dekat si Oyan ni. Dan tiba-tiba dia tarik selimut. Si Oyan dalam hati kata memang Bob ni tak nak pergi makan lah. Belantak kau lah. Kau tak nak pergi makan dah. Aku terus pergi makan. So dia bersiap terus bergegas ke dewan makan. Jadi ketika dia sampai di dewan makan tu, dia sangat-sangat terkejut sebab si Bob ni dah ada kat dewan makan tu. Yang pelik dia bila masa si Bob ni datang, bila masa si Bob ni bangun. Jadi dia pun tanya pada Bob, Bob, kau ni tadi aku nampak kau baring dekat katil siap pakai selimut warna merah lagi. Tiba-tiba kau dah ada kat sini. Biar betul kau ni. Si Bob ni pun terkejut. Bila masa pula aku dalam bilik. Masa aku keluar tadi nak pergi makan, engkau tu yang tidur lagi. Si Oyan pun terkejut. Berderau darah dia guys. Siapa dalam bilik tadi? Adakah suatu entiti ataupun apa yang sebenarnya? So guys, apa pendapat korang?
Adakah ini jelmaan yang dipanggil hantu raya ataupun jelmaan-jelmaan yang ada nama-nama tersendiri? Jadi kalau korang tahu, korang letakkan di ruangan komen. Ini kisah yang ketiga dan kita teruskan kepada kisah yang keempat. Okey, kisah keempat ni dia berlaku ketika Oyan ni belajar di sebuah institusi pengajian tinggi di utara. Kalau korang tahu, hanya satu institusi pengajian tinggi di utara tu, di Sintok. Oyan ni ada seorang kawan, nama dia Lan. Lan ni anak orang kaya, anak jutawan. Sebab bapa si Lan ni ada akademi memandu kapal terbang. Nak jadikan cerita, si Lan ni dipanggil Lan Kembara. Sebab Lan ni memang memandu kembara. Ketika itu memang popular lah. Satu hari, si Lan Kembara ni datang ke bilik Oyan. Untuk pengetahuan semua, Oyan ni ketika di universiti, dia panggil cucu Tok Radin. Sebab Oyan ni sangat-sangat rapat dengan seorang pengamal perubatan tradisional yang dipanggil Tok Radin. Memang dikenali di kalangan ahli sukan di universiti tu sebagai cucu Tok Radin. Jadi nak jadikan cerita, Lan ni pada satu hari, dia datang ke bilik Oyan ni. Si Lan ni ketika datang berjumpa dengan Oyan ni, dia kata dia memang baru balik gunung atau berkemping di Gunung Tengkorak di Perak. Jadi ketika dia balik tu, dia kata badan dia tak sedap. Dia beritahu Oyan, Yan, badan aku ni rasa macam lain macam lah. Macam ada sesuatu lah, dia kata. Dia kata, bawa aku jumpa dengan Tok Radin. Si Oyan ni pun cakap, kenapa weh? Dia kata, badan aku ni tak sedap lah. Macam ada sesuatu je lah. Jadi boleh tak kau bawa aku pergi jumpa Tok Radin? Dia fikir-fikir. Boleh lah. So malam ni kita pergi. So perjalanan pada malam itu, ketika itu universiti ni daripada Sintok ke Changlun. Rumah Tok Radin ni di Changlun. Jadi daripada Sintok ke Changlun lebih kurang dalam 7 km macam itu. Memang tak ada lampu jalan. Walaupun ketika itu ada construction lampu semua, tapi belum ada lampu yang dihidupkan lah. Jadi ketika itu memang jalan daripada Sintok ke Changlun sangat-sangat gelap. Okey, ketika dia melalui ada satu jalan ataupun lorong pintas lah. Jadi si Oyan dia masuk ke lorong itu. Masa dalam perjalanan tu, dia kata macam ada sesuatu yang mengekori dia. Dia pandang-pandang belakang tapi tak nampak apa-apa. Memang dia terasa betul ada sesuatu. Dan benda ni memang sangat-sangat meremangkan bulu roma. Ketika dia bawa motor masuk ke jalan pintas tu, jalan pintas ni dia seperti jalan kampung lah. Ada rumah pun memang sebiji macam tu. Jauh, sunyi dan gelap masa tu. Silan ni memang mulut dia memang agak celupa jugalah. Dia beritahu pada Yan ni, Yan, aku nampak sesuatu lah Yan. Ada macam ada benda ikut. Cik Oyan ni diam dia. Dia kata dengan Lan, diam lah, kita terus jalan lah. So ketika dia jalan terus perjalanan tu, dia terperasan di hadapan dia, ketika dia nak sampai ke Pekan Changlun tu, dia kata di hadapan dia ternampak seperti ada 2 biji mata merah di hadapannya. Dia kata kalau mata tu adalah mata daripada mata binatang, confirm berkilau punya. Kalau kita nampak mata anjing ke mata kucing ke, kan kita nampak benda tu berkilau kan. Tapi ini dia memang nampak jelas warna merah je mata tu. Ketika mereka sampai di bandar Changlun, dia terpaksa berhenti kejap nak isap rokok, nak hilangkan stres, kata dia. Jadi ketika dia berhenti nak isap rokok tu, dia pun cakap dengan Lan, lain kali kalau apa-apa kau jangan cakap apa-apa, kau diam je. Sebab aku memang dah rasa daripada awal tadi memang ada benda ikut kita. Dan bila si Lan ni nak menghidupkan rokok, dia termuntah kat situ guys. Jadi si Oyan ni pun dah gelabah lah. Jadi dia kata, jomlah Lan, kita pergi cepat ke rumah Tok Radin ni. So mereka pun pergilah bergegas ke rumah Tok Radin yang tak berapa jauh lagi daripada pekan tu. So bila sampai di rumah Tok Radin ni, sampai saja betul-betul di hadapan rumah Tok Radin ni, kawannya si Lan ni muntah terbelahak kat depan rumah Tok Radin. Dia pun papah kawan dia ni masuk ke dalam rumah Tok Radin ni. Dia kata dengan Lan, kau duduk sini. Nanti bila ada orang dah selesai, masa tu memang sangat-sangat ramai orang. Kat sini memang macam-macam jenis orang ada, yang kena penyakit santau, macam-macam lah, kena buatan orang apa semua, memang pergi ke rumah Tok Radin ni. Jadi dia pun cakap dengan Lan ni, Lan, kau duduk sini. Nanti bila orang depan dah selesai, diorang akan mengesot, kau ikut mengesot juga. Ketika dia bercakap dengan Lan ni tak ada bercakap sepatah perkataan pun. Si Oyan ni
memang perasan ada sesuatu, tapi dia buat tak tahu je. Jadi dia lepas dia dah cakap-cakap dengan Lan tu, dia pun pergi ke depan, dia berbual dengan anak Tok Radin ni. Tiba-tiba si Lan ni menjerit sekuat hati, terus meluru ke depan jalan. Belum sempat lagi nak berubat ni guys, belum sempat nak jumpa dengan Tok Radin ni, dia terus lari pergi ke jalan. Si Oyan ni perasan yang si Lan ni lari, terus dia kejar Lan tu, dia tackle menggunakan tackle rugby. Kalau orang bayangkan kalau tackle rugby tu macam mana, zap, berdebuk jatuh si Lan tu ke tengah jalan. Bila dia dah dapat tangkap si Lan ni, Tok Radin ni pun keluar. Sebab dia dengar kecoh kat depan ni, kecoh-kecoh. Yan pun menerangkan cerita apa yang berlaku pada kawan ni. Dia kata kawan dia ni merasa sesuatu ada masuk ke dalam badan dia, jadi minta untuk bawa berjumpa dengan Tok Radin. Jadi Tok Radin pun memulakanlah dia punya perubatan dia. Dia panggil isteri dia keluar. Isteri ni biasa memang akan jadi perantara dia lah. Dia pun bercakap lah. Tapi bahasa yang digunakan mentera-mentera tu memang orang yang tak dapat nak tangkap lah. Dia kata apa yang dia dengar cuma Tok Radin cakap, Panglima Bukit Gantang mai. Panglima Bukit Gantang mai. Macam itu sajalah yang dia dengar. So bila dia dah cakap macam tu, si isteri ni dia mulalah dimasuki ataupun dirasuki oleh entiti lah. Jadi dia masa dia menggunakan perantara bini dia ni, barulah dapat tahu cerita-cerita di sebalik Lan ni, apa yang dah jadi pada Lan ni sebenarnya. Ketika masa perubatan tu, dia kata diletakkan si Lan ni di tengah-tengah satu tempat dan dibuat lingkaran, mana mungkin dia dah bacakan dengan ayat-ayat ke apa ke. Jadi si Lan ni memang tak boleh keluar dari tempat tu, sampai menangis-nangis dan merangkak-rangkak ada Lan dalam bulatan ni tak boleh keluar. Jadi ketika dah berubat, si Lan ni pun lemah macam dah okey lah. Dah selesai perubatan tu, Oyan pun bertanya pada Tok Radin, apa dah jadi pada kawan dia ni? Tok Radin pun ceritalah, sebenarnya kawan dia ni telah pergi ke satu gunung di Perak lah. Di Perak tu memang betul kawan dia baru balik daripada gunung Tengkorak di Perak. Jadi ketika di gunung tu, dia kata sebenarnya Lan ni telah bercakap sesuatu yang celupar lah, yang kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan pada makhluk-makhluk halus. Apa yang diceritakan, dia kata ketika berada di gunung Tengkorak tu, si Lan ni pun ditugaskan untuk membasuh Mestin. Mestin ni masa tu dia kata memang si Lan ni memang dalam keadaan yang tak puas hati lah kenapa kena basuh. Dia pun bercakap sesuatu yang menimbulkan kemarahan pada bangsa jin yang ada kat situ. Tok Radin cerita memang ada satu ekor anak jin ni telah masuk ke dalam badan si Lan ni melalui lubang yang ada di badan si Lan ni. Sebenarnya memang ada sesuatu yang akan aku ceritakan selepas ini, kenapa boleh ada lubang tu sebenarnya. Jadi anak jin yang telah masuk ke lubang tu, ketika Lan ni balik daripada Gunung Tengkorak tu masuk ke Kedah, inilah yang menimbulkan satu cerita yang mana anak jin ni tidak boleh balik semula ke tempat asalnya di Gunung Tengkorak tu sebabkan perbezaan daerah ataupun negeri. Ini dikatakan jin tu telah sesat. Ini yang diceritakan oleh Tok Radin tu sendirilah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa boleh ada lubang di badan? Lubang ni maksudnya satu tempat yang mana entiti atau makhluk halus ni boleh masuk ke badan kita. Tok Radin ni cerita memang ada lubang di badan Lan ni yang mana jin telah masuk ataupun anak jin tu telah masuk ke badan ni melalui satu lubang itu. Bagaimana boleh ada lubang tu pada badan si Lan ni? Sebenarnya pada masa ketika dia bersekolah menengah dulu, mak si Lan ni telah dirasuki oleh makhluk halus. Ketika inilah si Lan tu cakap selupa. Dia cakap dengan benda tu, kalau kau berani, kau jangan ganggu mak aku, kau masuk ke badan aku. Inilah yang berlaku, maknanya makhluk halus tu telah menciptakan satu lubang di badan ataupun di anggota badan Lan ni. Jadi sampai yang ketika anak jin tu masuk, itulah dia lubang yang telah pun diciptakan oleh makhluk tu. Dan inilah yang diceritakan oleh si Oyan ni, bagaimana Lan ni ketika sekolah menengah memang
sang huru-hara lah. Boleh menghuru-harakan sekolah tu. Boleh terjun daripada tingkat 1 sekolah, pecahkan tingkap dan macam-macam lah disebabkan oleh entiti yang boleh masuk dalam badan dia tu. Nak dijadikan cerita, Tok Radin ni telah pun mengubati silan ni dan menutup lubang tu dengan upacara-upacara tertentu lah. Jadi itulah 2 kisah yang berikutnya daripada Oyan ni. Sebenarnya dia ada banyak lagi cerita-cerita seram. InsyaAllah kalau ada kelapangan, Angah akan dapatkan lagi cerita-cerita seram daripada Oyan ni. Okey, bagaimana dengan cerita ni? Adakah anda merasa seram? Mungkin ada yang tak seram, mungkin ada yang seram. Kalau korang kata tak seram, korang komen dekat bawah. Sesiapa yang nak berkongsi cerita, bolehlah letakkan di ruangan komen ataupun DM Angah di IG Angah. Nanti Angah letakkan di ruangan komen. Boleh DM cerita apa-apa pun berkenaan seram lah, ataupun cerita yang korang nak kongsi pada Angah. InsyaAllah kalau ada kelapangan, Angah akan buat video untuk kita kongsikan dengan para penonton yang lain. Angah rasa cukuplah video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.